Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Perikatan Nasional sebenarnya gagal atau tidak? Bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin menafikan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional pimpinannya gagal dalam menguruskan pandemik COVID-19. Tetapi masih ada pihak yang kata kita gagal. Kita sebenarnya tidak gagal. Mereka yang nak lihat kita gagal kerana itu. Semasa kita sibuk mengurus COVID-19, mengurus kebajikan rakyat, mereka sibuk berkomplot untuk menjatuhkan kerajaan. Katanya seperti dipetik Sinar Harian 10 September lalu. Sebelum itu, Mahyadin telah dilantik sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara yang bertaraf menteri berdasarkan mesyuarat Kabinet pada 1 September. Benarkah pelantikan itu sebagai bukti Perikatan Nasional tidak gagal? Tidak sukar sebenarnya untuk melihat kegagalan Mahyadin selama 17 bulan di kerusi Perdana Menteri. Ia umpama hari siang yang terang benderang. Ia boleh dibahagikan kepada 8 kluster kegagalan. Pertama, keuangan. Kerajaan Perikatan Nasional menghabiskan dana kerajaan gara-gara scheme of things dengan saiz kabinet XXXL seramai 70 orang menteri dan timbalan menteri. Ditambah lagi beliau melantik 3 duta khas bertaraf menteri yang tidak berbuat apa-apa pun sejak pelantikan mereka pada April 2020. Baru-baru ini, laporan Ketua Audit Negara LKAN 2020 mendedahkan pada tahun 2020 pinjaman baru adalah berjumlah 194.555 bilion ringgit berbanding 138.559 bilion ringgit pada tahun 2019, iaitu meningkat sejumlah 55.996 bilion ringgit atau 40.4%. 98.058 bilion ringgit atau 50.4% daripada hutang baru itu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang. LKAN juga melaporkan hutang persekutuan pada tahun 2020 adalah berjumlah 879.560 bilion ringgit, iaitu 62.1% daripada keluaran dalam negeri kasar atau KDNK. Kedua, keagamaan. Selain mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk menangani penularan COVID-19, kerajaan menutup surau dan juga masjid. Untuk meningkatkan hasil, Kerajaan Perikatan Nasional mengembalikan cabutan khas nombor ekor kepada 22 kali setahun setelah diturunkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan kepada 8 kali sahaja. Difahamkan kelab-kelab persendirian menjalankan kegiatan judi juga semakin berleluasa secara terbuka dengan penyertaan Melayu Islam. Jangan lupa, LGBT gagal dihapuskan. Muhammad Sajat tidak berjaya ditangkap dan kini melarikan diri ke Australia. Ketiga, kesihatan. Kes jangkitan COVID-19 meningkat dengan amat dahsyat daripada kosong pada hujung pentadbiran Pakatan Harapan. Akibatnya hari ini, jumlah kumulatif jangkitan kes COVID-19 mengatasi 2.48 juta orang dengan lebih 29,000 kematian. Bilangan yang menanggung depresi menyebabkan peningkatan kes-kes bunuh diri sebanyak 143%. Lebih 5,000 kanak-kanak menjadi yatim piatu. Yang keempat, perundangan. Kerajaan Perikatan Nasional mengenakan prosedur operasi standard SOP yang ketat pada sepanjang PKP. Tetapi mereka melanggar SOP ciptaan mereka sendiri. Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Abdul Rashid Hasnun sendiri melanggar SOP tak kala hadir kenduri durian. Kes penyelewengan berprofil tinggi bebas. Contohnya, pembebasan Tan Sri Musa Aman, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur dan anak tiri Datuk Seri Najib Razak, Riza Aziz. Yang kelima, ekonomi. Pelabur antarabangsa Hyundai mengangkut operasi ke Indonesia. Operasi kilang pengeluaran tayar Silverstone Malaysia Berhad SSM turut lari meninggalkan bumi Malaysia. Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perdagangan dan pembangunan UNCTAD dalam laporannya pada tahun 2020 berkata pelaburan langsung asing Malaysia mengalami penguncupan sebanyak 68% berbanding penguncupan purata rantau ASEAN 31% dan global pula 42%.
Fitch Rating menurunkan penarafan keuangan untuk Malaysia dari A- kepada BBB+ yang secara tidak langsung menyebabkan lonjakan terhadap hutang negara. Kadar pengangguran pada 31 Disember 2019 ialah 3.2%, telah meningkat sehingga 4.9% pada tahun 2020 dan 4.8% pada tahun ini. Yang keenam, politik. Politik menjadi tidak stabil, malah huru-hara apabila wujud kata-kata politik yang rambang mata melompat setelah mendapat dan ditawarkan ghanimah. Sebagai contoh, Ahli Parlimen Ipoh Barat M. Kulasegaran membuat laporan polis berhubung dakwaan terhadap individu tidak dikenali, cuba menyogoknya supaya menyokong Perikatan Nasional dengan menawarkan habuan wang tunai berjumlah 30 juta ringgit serta dilantik menjadi menteri. Darurat diisytiharkan untuk menggantung Parlimen untuk memudahkan pelaksanaan dasar. Ini termasuk merembat dana dari kumpulan wang amanah negara KWAN sebanyak 5 bilion ringgit. Yang ketujuh, kluster sosial. Generasi muda hilang masa depan apabila sekolah dan institusi pengajian ditutup tanpa program gantian yang mantap. Kanak-kanak yang tidak ada pencapaian internet, ada yang terpaksa memanjat pokok, menaiki bukit atau belajar di dalam bot bertemankan sang bedal. Janji pemberian peranti percuma sebanyak 150,000 kepada kanak-kanak B40 yang disebut pada Belanjawan 2021 gagal dipenuhi sehingga ke hari ini. Yang ke-8, keselamatan. Kedaulatan negara diperlekeh oleh pihak asing. Tiada penjelasan diberi mengapa jet perisik Israel dibenarkan melalui ruang angkasa Malaysia. Jet-jet pejuang dari negara China semakin biadab dan menceroboh ruang angkasa Malaysia seolah-olah tidak menghormati hak negara ini. Nah, itulah sebahagian kecil daripada kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional yang sempat Jom Channel berikan kepada anda. Ringkasan sedara kegagalan ini belum lagi termasuk apa yang berlaku dalam kerajaan negeri yang dikuasai Perikatan Nasional. Senarainya sangat panjang. Kononnya Mahyadin dan gerombolannya termasuk PAS dan UMNO tidak gagal. Masihkah kalian hendak menegakkan benang yang basah itu?